Maka tak kala selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan derhakakan suaminya dan telah mengetahui pula akan binasa segala lakinya berkahwin. Demikian lagi mengetahui pula kelebihan atas sebab berkahwin. Okey. Sampai muka surat ni, 98 ni, daripada muka pertama, dia dah ajar kita, dia dah beritahu kita tentang 3 bab. Ha, dia dah beritahu kita tentang 3 bab. Jadi 3 bab tu yang dia sebut tu lah. Daripada muka surat pertama sampai muka surat yang sekarang ni, dia dah beritahu kita 3 bab. Jadi kita nak kena pastikan kita dah tahu yang kita dah lalui 3 bab. Kalau kita tak tahu, maknanya kita tak tahu topik apa yang kita dah lalui. Jadi kalau kita tengok dia muka surat 1, ni sampai 98. 1 sampai 98. Jadi cuba cek balik dapat tak ni. Ni telah selesai 3 perkara, 3 bab. Kalau kita rasa kita ada benda tertinggal, maknanya kita tak ikuti dengan sepenuh lah. Mesti kita dah tahu ni 3 bab ni. 1, bab perempuan derhaka suami. Ni kalau kita ingat kita baca dulu yang ada. Oh. Lepas tu ada lagi satu bab, kebinasaan segala lelaki yang berkahwin. Ustaz nak share slide ke? Kebinasaan segala lelaki yang berkahwin. Okay, nombor 3. Apa nombor 3? Kelebihan atas sebab berkahwin. Tiga perkara ni. Maknanya daripada awal sampai sekarang, dia dah cover tiga subjek ni. Lepas tu kita kena pastikan kita ada nota untuk tiga-tiga ni. Kalau kita tak ada nota mana-mana ni, maknanya kita tak ikut dengan betul lah. Ni. Tiga bab ni. 1, 2, 3. Cuba tengok balik belakang. Ini daripada muka surat 49. Ini dari muka surat 49. Ini muka surat 1 sampai 8.
Lepas tu dia ada 75. Ini kelebihan berkahwin. Kelebihan atas surat berkahwin ni, ini muka surat 75 sampai 68. Ni. Ni silibus. Kalau nak cek nota, ni nota dia lah. Sampai 35. Macam Nabil dah kitab ni. Macam Nabil dah kitab ni. Okey. Jadi 98. Maka sepatutnya engkau amat-amati dan engkau sungguh-sungguh hai saudaraku akan sifat perempuan yang sunat dipilihnya akan dia lagi yang akan jadi mengekalkan pertaulan dengan dia supaya boleh bersama-sama dengan dia. Dan ini 8 perkara. Okey, sekarang ni ada lagi satu bab dia nak cerita kita. Ni. Apa dia kata? Perempuan yang sunat dipilih. Ni. Perempuan yang sunat dipilih untuk dibuat isteri. Ada padanya 8 perkara. Ini mula muka surat 68 sampai 48. Ni. Okay, kita nak baca ni sekarang. Okay, ni. Okay. Pertama, dia kata apa? Hendaklah engkau memilih perempuan yang beragama. Jumlah tu. Perempuan yang beragama. Apa ciri dia?
Ni yang dia kata dalam kitab ni, history. Ni dia kata, lihat. Lewat dah 80 masuk lagi. Tinggal ambil lagi lah. Ni ambil lagi. Lewat lah. Baik Ustaz. Apa ciri ni? Mengekali membuat ibadat. Mengekali membuat ibadat. Ini ciri dia. Okey. Lagi, dia kata sini, menjauhkan segalanya haram. Ni. Ini ciri dia dua ni. Sabda Rasulullah SAW, tunkahul mar'atul limaliha walijamaliha wa khusniha wa diniha wa alaika bigatid dain. Berkahwin akan perempuan itu kerana hartanya dan eloknya dan kerana bangsanya dan kerana agamanya. Maka lazimkan olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Rasulullah dia sebut begitu. Kalau kata hadis tu kata gini. Kalau buat dalam gini lah. Perempuan itu dikahwini kerana hartanya atau dikahwini kerana elok ni, maksud dia rupanya. Bangsanya, keturunannya dan agamanya. Rasulullah kata, pilihlah yang elok agamanya. Ni. Ni hadis. Lalu kita tengok kalau pengalaman lah, yang kita lihat lah. Situasi semasa dan yang dulu-dulu lah, yang kita lihat. Selalu orang kahwin dengan perempuan ni kenapa? Rupanya Ustaz. Rupa. Selalu perempuan ni kalau dia pilih lelaki, kalau dia pilih perempuan untuk kahwin, dia pilih rupa. Dia pilih rupa. Sebab tu kadang-kadang dia tak bawa bahagi lah. Dia bawa lagi bergaduh. Dia bawa macam-macam lah. Bawa benda-benda yang perceraian ke, pergaduhan ke, ketidaktenang dalam rumah tangga, ribut-ributan ke, apa semua tu. Kenapa jadi gitu? Sebab tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi punya nasihat lah.
Ada orang dia pilih sebab bangsa. Dia sebangsa dengan orang tu. Dia sebangsa dengan orang ni. Maknanya bangsa dia, keturunan dia, level yang tinggi sama dengan dia. Sama dengan perempuan ni. Jadi dia pilih atas nama bangsa. Keturunan. Kalau golongan dia tinggi, golongan dia tinggi yang kahwin. Ada juga dia kahwin kenapa? Kerana dia ni senang. Ni yang banyak orang kahwin 2, kahwin 3 ni. Kadang-kadang dia pilih bukan sebab agama. Dia pilih sebab perempuan ni kaya. Jadi dia tak payah fikir lah nak tanggung ke apa benda pun akhirnya tak bagi juga. Ni yang kita dengar, yang kita lihat lah. Yang kita dengar, kita lihat ni dia menunjukkan apa ni? Dia menunjukkan kau tak ikut cakap Nabi, kau tak dapat. Kau tak dapat apa yang kau nak. Apa? Perkahwinan yang mengekalkan engkau dengan taulan. Maknanya dia jadi kawan kau sampai mati. Kau tak dapat. Jadi yang terbaik itu dikatakan pilihlah yang elok agamanya. Apa ciri dia? Ciri dia kat sini. Yang dua ni lah. Mengekali dalam berbuat ibadat dan menjauhkan segalanya haram. Ini kalau kita kata ni, dikatakan melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan. Ini kita kata larangan, menjauhi akan larangan. Ni pada definisi apa ni? Ni 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 dia menerangkan akan maksud apa? Perintah. Tengok. Melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan. Ni apa Takwa. ni? Takwa. Ni nama takwa. Jadi orang yang turut dipilih oleh ulama ni dalam kitab ni, yang juga disuruh dipilih oleh Rasulullah ni, ialah perempuan takwa. Barang siapa berkahwin berkendak akan perempuan kerana hartanya. Siapa kahwin dengan perempuan kerana dia suka pada harta perempuan itu atau kerana elok hartanya, nescaya diharamkan akan hartanya dan eloknya. Yang ini dicegahkan akan hartanya dan eloknya. Dan barang siapa berkahwin akan dia kerana agamanya, nescaya diberi oleh Allah akan hartanya dan eloknya. Orang lelaki yang memilih perempuan kerana agama dia, Allah akan memperlihatkan, Allah akan nampakkan dia yang perempuan dia ni bini dia cantik. Allah akan beri dia elok rupa pada pandangan dia. Dan Allah akan murahkan rezeki dia untuk dapat harta. Tapi kalau dia kahwin ni sebab harta atau sebab elok rupa, satu masa nanti dia nampak perempuan dia ni tak elok lah. Macam muka macam menyampah. Lepas tu, dia tengok rezeki dia sempit. Sedangkan harta yang ada pada isteri dia pun tak dapat. Tak dapat. Malah dia kena keluar harta lagi untuk tanggung isteri dia kadang. Ni cerita yang kita biasa dengar macam itulah. Kahwin nombor 2. Kata tak apa, saya tak bertanggung diri saya. Dia kata gitulah masalah kahwin. Bila dah kahwin, perempuan tu minta duit sewa rumah, duit ini, duit itu, duit ini. Lagi banyak belanja dia keluar punya, dia kahwin dengan perempuan ni. Ingatkan dia boleh tumpang kesenangan. Tapi selalunya yang kita dengar lah pengalaman orang kan. Tidak. Perempuan ni mula cerita pasal nafkah.
Dulu masa nak kahwin, dia cerita. Mula cerita nafkah ni sewa rumah dia ni. Dia patut bagi saya duit setiap bulan. Dia cerita lah macam ni. Kenapa? Rupanya Rasulullah dah cakap dah. Orang yang kahwin dengan perempuan itu kerana harta dia, kerana rupa dia, maka Allah akan tegar dia dengan harta ni. Rezeki sempit. Dan dia tak akan dapat harta perempuan ni. Malah dia sendiri akan kena keluar harta untuk tanggung perempuan ni. Tapi kalau dia kahwin dengan perempuan ini atas nama agama, maka Allah akan murahkan harta dia, murahkan rezeki dia. Untuk dia dapat rezeki daripada hasil perkahwinan dengan perempuan ni. Tu maksudnya hadis ni. Okey, ni. Dan dipaham daripada dua hadis ini bahawasanya sepatutnya bersungguh-sungguh memilihi akan perempuan yang mempunyai agama. Kerana berkahwin dengan dia itu menolong akan berbuat ibadat dan lagi menolongi akan mendirikan agama. Bila kita tengok dia taat, kita pun boleh ada kawan terdorong untuk jadi taat. Tapi kalau dia tak taat, ni payah sikit lah ni. Ni payah sikit. Bukan tak taat aja, takut dia bawa kita pergi tempat lain je. Kita elok tukar belajar agama, kahwin dengan dia tak tukar belajar agama. Walaupun tak ada pesan terkesan, tapi ada terkesan juga. Kenapa? Dia minat dia benda lain. Dan kita dah kahwin dengan dia, kita kena ikut. Kadang dia paksa kita ikut minat dia. Bila kita ikut minat dia, menyebabkan kita tinggalkan belajar agama. Ni yang paling banyak berlaku lah. Paling banyak berlaku. Kenapa kita ikut dekat dia? Kita nak dekat dia, kenapa kita nak dekat dia? Sebab muka cantik. Muka cantik. Rupanya Rasulullah kata, kalau muka cantik nanti tak ada beri kita. Mula-mula kahwin nampak cantik. Lama tengok perangai dah macam-macam, dah rasa tak seronok, dah rasa ni, rasa ni. Akibat dia akhirnya, habis lah. Faham lah. Akibat selalu benda-benda tak baik lah. Lepas tu kita cakap, kalau kita memilih ni, bukan kerana agama, selalunya nanti dia ada akibat yang tak bagus. Lepas tu kadang kita tengok pasangan-pasangan kan, yang terkenal lah, orang terkenal kan. Kita kata, cantik bini dia, kata dia gitu. Kalau budak lelaki pun, yang orang lelaki ni handsome orang dia. Pun bercerai kita tu. Kita ada gitu. Kan? Padahal lelaki ni kaya. Perempuan memang cantik betul. Pun bercerai kita tu. Pelik Apa nak pelik? Kita nampak cantik. Tapi Allah tahan suami dia untuk melihat dia cantik. Allah lihat ke suami dia, orang lain nak cantik dah. Kenapa? Sebab dia milih untuk cantik. Dia milih kahwin ni sebab perempuan ni cantik. Rasulullah dah kata, siapa pilih kerana harta, kerana elok rupa, maka Allah tak bagi dia benda tu nanti bila kahwin. Tak bagi dia. Bila kahwin pun nampak. Pun nampak ini, pun nampak duit tak dapat, pun nampak ini, nak keluar duit lagi, pun nampak. Tapi kalau dia pilih agama, maka Allah akan rezekikan dia, akan hartanya, dan rezeki elok dia. Dia nampak perempuan ni pada dia sangat menarik. Walaupun orang lain nampak mungkin biasa-biasa je. Jadi yang menampakkan cantik ni adalah Allah. Yang menampakkan cantik ni adalah Allah. Jadi sebab tu kita cakap kalau kita tidak ikut nasihat Rasulullah, kita tanya diri kita, dulu kita kahwin kenapa? Okey, kalau dulu niat kita dah tak betul, sekarang kita betulkan. Betulkan macam mana? Dua-dua kena pergi ke arah agama. Dua-dua kena pergi ke arah agama. Kalau seorang aja pergi ke arah agama, selalunya nanti ada problem kemudian. Problem ni lah sama ada kita boleh handle ke tak boleh handle. Kalau problem ni makin berat, selalunya dia jadi macam-macam yang tak baik lah. Tapi kalau problem ni kita cukup matang untuk hadapi, dan kita kena faham satu situasi, apa situasinya kita kena faham. Kita kalau pasangan kita tak berubah, kita kena faham apa? Kita nak ubah diri kita pun susah, kita nak ubah orang lain susah. Kita nak ubah diri kita pun susah, ini satu dah faham. Nak ubah diri kan, dulu berpuluh tahun tak belajar agama. Sekarang baru belajar agama.
Yang berpuluh tahun tu takkan kita tak ada rasa nak belajar agama. Entah kita kata, tak, kita tak tahu, tak ada rasa nak belajar agama dulu. Sekarang baru ada rasa nak belajar agama. Diri yang bawah kawalan kita pun kita payah nak kawal. Diri yang bawah kawalan kita payah nak kawal. Ini kan pula diri yang bawah kawalan orang lain. Lagi kita payah nak kawal. Jadi soal dia bukan orang itu berubah ke tidak berubah. Selalunya problem dia apa? Saya nak tanya. Orang yang nak pasangan berubah ni, selalunya problem dia apa? High Problem expectation. dekat mana? Problem Kita dia tak sabar. Kita sendiri tak Kan? sabar tu. bukan. Problem dia kita stres. Itu problem dia. Kita stres. Problem dia itu. Bukan problem dia tak berubah. Problem dia berubah tak ubah, kita usaha. Kalau tak ubah, tak ubah. Kita usaha. Kalau ubah, ubah. Dah, itu je. Sebab apa? Kalau kita berubah pun bukan sebab usaha kita. Betul? Bukan sebab usaha kita. Yang problemnya kita stres kenapa? Itu yang kita silap dari itu. Bila kita stres, bukan saja amalan dia tak berubah, dia begitu juga. Masalah dia, amalan kita sendiri pun malah kabut. Kita duk fikir, kita jadi benda besar kepala otak kita. Kenapa dia nak berubah, kenapa dia nak ubah. Kita duk tanya soalan yang tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Sama juga dulu mungkin mak kita duk fikir pasal kita ni. Kenapa dia tak berubah, kenapa dia tak berubah. Aku hantar sekolah agama, kenapa dia kerja jadi macam ni, kenapa panggil macam ni, kenapa pakai macam ni. Padahal aku hantar sekolah agama. Itu hantar agama tu. Jadi sekarang ni kita pula fikir orang, kenapa dia tak ubah? Kita hantar dulu agama. Kenapa dia tak ubah? Kita cakap dia banyak kali suruh semayang. Kenapa dia tak nak semayang? Kenapa dia tak ubah? Soalan ni kita tak jawab. Soalan ni tak jawapan. Jadi jangan memikirkan benda yang tak jawapan. Cuma kita kena faham, ulama ajar, kalau kita ajak orang berubah, orang tak berubah, ulama ajar, kita kena kata kita yang salah, jangan stres, kita salah. Kenapa? Hati kita tidak kuat untuk membawa hati dia pada Tuhan. Tahu? Hati kita tak kuat. Maknanya roh kita ni lemah. Zikir kita ni kurang. Amal ibadat kita ni lembik. Lepas tu dengan amal ibadat yang lembik, dengan hati yang sangat lembik ni, kita tak mungkin boleh tarik orang lain untuk jadi taat. Tak mungkin. Payah. Susah. Dan kita tidak memikirkan dulu kita pun susah nak berubah. Ini kan pula sekarang ni kita nak memikirkan orang lain untuk berubah. Lagi payah. Sebab orang lain ni bukan dalam kawalan kita. Kita yang dalam kawalan kita pun susah nak berubah. Orang lain yang dalam kawalan diri dia, bukan kawalan kita, even kita tak remote dia jauh, dia tak berubah, lagi payah nak berubah. Kita kawan diri kita daripada kita balik sampai kita sekarang belajar agama. Berapa tahun kita tak belajar agama? Tengok. Berapa tahun? Bukan tak ada orang ajak, ada. Mungkin mak kita ada cakap. Mungkin orang tak ajak secara zahir, tapi kita nampak orang belajar agama. Kita nampak kelas-kelas dalam WhatsApp, dalam online, orang bagi iklan, orang sebarkan apa poster ke, soft banner orang sebarkan kat kita, sampai kat grup kita nampak. Tapi kenapa kita tak ada fikir, kenapa aku tak belajar agama? Tak fikir, betul tak? Sekarang berfikir. Setelah berpuluh tahun. Habis kita expect macam mana? Pasangan kita, 3 bulan kita ikat dengan dia. Kau belajar agama lah, belajar agama. Anak kita, semayang lah. Baru 3 bulan ni kita cakap, apa, kita ingat boleh berubah ke? Dulu kita berpuluh tahun pun tak berubah. Betul? Jadi kena buat apa? Kena usaha lagi lah. Doa lah. Banyak mana doa. Tu nak tanya pula diri kita ni. Doa banyak mana? Banyak harap. Banyak zikir. Banyak mana selawat. Niatkan untuk orang-orang ni berubah. Apa amalan khas yang kita buat. Apa sedekah khas yang kita buat untuk dia berubah. Kalau kita tanya balik soalan ni,
hampir-hampir tak ada. Dan yang menyedihkan, kita pula pergi streskan diri kita. Betul tak? Dia tak berubah satu hal. Kita pula pergi stres. Akhirnya hati kita nak tenang. Pergi sana ingat, pergi sini ingat, pergi situ ingat, pergi mana ingat. Paling takut dia semayang pun ingat. Semayang pun ingat. Anak ni macam mana nak buat pasangan aku ni gini. Selagi kita rasa kita yang buat, selagi itulah kita akan rasa stres. Kenapa? Kita tak mencapai apa yang kita nak. Itu yang stres. Orang stres ni dia nak, tak dapat. Itu buat stres. Tapi kalau kita fikir, kita usaha je, dia tak nak ikut kita tak redha sebab benda tu dosa, tapi kita kena redha untuk hilangkan stres yang Allah takdirkan dia memang tak ikut kita. Allah yang takdirkan. Allah Ustaz, tetapkan dia tak ikut kita. saya tanya boleh? Ya, sila. Dulu kan saya pernah tanya, kalau macam kita dah usaha, kita dah nasihat semua, at one point kita dah give up. So kita give up dan kita biarkan tu, kita ni berdosa tak Ustaz? Dosa. Kita give up. Kenapa kita give up? Sebab kita rasa kita yang buat, kita yang ubah dia. Itu yang kita give up. Tapi bila kita buat, dia tak berubah. Sebenarnya kita buat ni pun usaha kita je. Bukan kita yang ubah dia. Macam makan ubat, tak baik. Makan ubat ni, tak baik. Makan ubat ni, tak baik. Ada tak orang kata tak payah ubat lah, aku give up lah. Dia doa ni, doa untuk orang berubah, usaha untuk orang berubah, sama macam makan ubat je. Level dia sama macam makan ubat je. Ada orang try ubat ni tak boleh, dia try ubat lain. Macam itulah. Kita cara macam ni tak boleh, kita cuba cara lain. Lepas tu teknik tu nak kena betul. Kadang-kadang teknik kita tak betul. Kadang teknik kita tak betul. Bila teknik kita tak betul, kita tak lahirkan sebab yang betul. Dulu guru kata apa? Bila kita rasa kita yang buat, kita yang ubah dia, kadang-kadang Allah tak ubahkan dia. Kenapa? Kau rasa kau boleh buat, kalau guru ustaz dia kata apa? Hang rasa boleh buat, hang buat lah, Allah kata. Nanti kau hang boleh buat, tak boleh buat. Selagi kita tak serah dia pada Allah untuk diubah, lagi Allah tak ubah dia. Nasihat. Doa. Lepas tu serahkan diri. Serahkan dia pada Allah. Serahkan maksudnya apa? Kalau dia berubah pun, Allah yang ubah dia. Bukan kita. Kalau kita cuba tak berubah pun, Allah yang takdirkan dia tak berubah lagi. Adakah dia akan berubah akan datang? Tak tahu. Itu semua dalam ilmu Allah. Kalau kita boleh faham macam tu, benda yang kita boleh elak pertama ialah stres. Dia selalu punca stres ni, kita nak tak dapat. Tu stres tu. Kita nak tak dapat. Dan kita rasa kita boleh buat. Kita boleh buat. Patutnya kita la haula wala quwwata illa billah, tak daya kita sebenarnya. Tapi kita disuruh buat, tak tanggungjawab. Buat je lah. Nasihat. Tak payah pergi bucu katil anak menangis. Tolonglah ibu, tolonglah, janganlah, ubahlah perangai. Buat apa? Ada orang dah buat sampai peringkat tu ada. Orang tak ubah je anak dia. Sebab tu kalau kita faham, Allah jugalah yang menakdirkannya dia ni tak boleh ikut agama. Allah yang takdirkan sebenarnya. Allah takdirkan. Kenapa? Mungkin dia sendiri tak nak cari hidayah. Mungkin, mana kita tahu. Jadi apa yang Allah takdirkan sebagai orang Islam, kita kena redha. Tapi kita tak redha dengan perbuatan dia yang tak ikut tu. Yang tak nak semayang, yang tak nak ini, kita redha. Kenapa kita redha pasal apa?
Tak boleh redha pasal benda-benda dosa, tak boleh redha. Tapi Allah dah takdirkan dia gitu. Kenapa Allah takdirkan dia gitu? Wallah alam, kita tak tahu. Banyak benda kita tak tahu sebenarnya. Kalau kita biar ada orang cerita, ada orang cerita, anak dia ni memang nakal lah. Ni ada orang cerita ni betul. Dia selalu cakap dengan mak dia forward tu lah. Yang putih untuk carut tu. Dia cakap tu dengan mak dia biasa je. Tapi mak dia dah selalu dengar benda ni sampai rasa dah biasa lah orang tu. Lepas tu dia ada jumpa satu salah. Allah pesan kau dekatkan diri kau belajar agama. Kau belajar agama, dekatkan diri kau kepada Allah dengan belajar agama. Dia belajar agama. Dia belajar agama, dia belajar online dengan saya pun ada, dia ada belajar kat masjid pun ada. Akhirnya dia cerita kawan dia, anak dia mula lembut. Padahal dia nasihat anak dia biasa je, macam biasa je, tak ada perubahan apa-apa. Dan dia tak nasihat hari-hari. Kenapa tak nasihat hari-hari? Dia tak nak nanti anak dia pula stres kena nasihat dengan dia. Dia bebel dengan dia, letting dengan dia. Lepas tu sahabat-sahabat dia kata, Rasulullah ni, dia nasihat kami bukan hari-hari. Ada satu kisah tu. Lepas tu Rasulullah ni dia ada bijaksana. Dia ada bijaksana dia. Jadi kita hari-hari membebel lama. Kadang orang buat sebab bebel kita. Kita tak ada, dia tinggal. Kadang gitu juga. Jadi kalau kita memang dah silap, kalau anak-anak, kalau kita memang dah silap, dari 7 tahun kita tak suruh dia semayang, kita jangan pelik kalau belasan tahun kita suruh semayang tak semayang. Janganlah pelik kalau kita tak ikut prosedur. Kita tak ikut dia proses. Nabi dia kata 7 tahun suruh semayang. Ini 7 tahun anak tu tak bangun subuh, kita buat diam je. Kadang tidur bilik dengan kita tak panggil dia bangun pun. Padahal 7 tahun. Lepas tu kalau 10 tahun dia masih lagi lihat semayang, kita nak cakap apa? Salah kita lah. Maksudnya Allah denda kita, pada 10 tahun ni Allah denda kita dengan rasa stres tu. Kenapa dia denda kita? Sebab 7 tahun dulu tak ikut prosedur. Tak ikut prosedur. Nabi dah kata 7 tahun suruh anak kau semayang. Tak suruh. Kesian lah budak-budak. Kesian besok belasan tahun dia tak ada kesian dengan kita. Tahu? 18-19 tahun dia nak kadang-kadang dia nak maki mak dia maki bapak dia. Bapak dia maki je. Padahal dulu tak kerja semayang sebab kesian. Rupanya tak kesian dengan kita. Ni banyak berlaku. Ya, betul. Tanya orang cerita ramai cerita itu. Kalau Rasulullah kata 7 tahun kejut je lah. Kejut. Kadang kejut, kadang tak kejut, kadang biar, kadang bangun, kadang tak bangun. Nanti kemudian dia bagi tu problem. Sekarang boleh lah 8 tahun piat telinga dia. Cubalah piat dia besok 18 tahun piat telinga dia tak semayang je piat. Tengok. Sama ada lari rumah atau kena penumpangan dengan anak. Ni pun berlaku banyak ni. Dulu mak bapak tak sedar, mak bapak jahil. Anak 7, 8, 9, 10 mak bapak jahil. Memang tak kisah nak suruh anak semayang memang tak kisah. Jahil. Bila belasan tahun anak 20 lebih baru mak bapak belajar agama. Waktu ni ada cabaran yang kuat pada diri dia. Kalau dia nak tengok anak berubah. Waktu tu dia akan suruh anak-anak dia. Sebab apa dia baru sedar. Waktu tu mungkin umur dia dah 50, dia baru sedar. Dia baru sedar agama ni penting. Jadi dia pun ada harapan yang tinggi untuk anak dia ikut dia. Sedangkan anak ni daripada kecil tak dilatih apa-apa pun. Dia pun nak disuruh. Masuk tahfiz. Ni gitu gini. Budak-budak ni tak sedia. Tak dia kecil. Budak-budak ni kecil tak diajarkan Quran langsung. Masuklah tahfiz. Kejap je lah. Tunggulah 6 bulan. Cabutlah. Lebih lagi. Kalau dia bertunggu sampai habis syahadah 30 juzuk tu nasib baik tu. Tu rezeki dia lah. Rezeki dia. Bukan cuma masuk tahfiz dia keluar apa Quran. Tengoklah, tanya ustaz-ustaz. Ramai yang lagi balik. Siapa lagi balik? Dia tak nak. Mak dia nak. Kenapa mak dia nak? Mak dia tengok dia gagal akademik. Bukan dia minatkan Quran. Bukan budak ni minatkan Quran. Budak ni malas.
Budak ni kena buang sekolah kadang-kadang. Budak ni ada disiplin, masa disiplin kat sekolah. Jadi sebagai alternatif, hantar tahfiz. Sedangkan tahfiz ni bukan sekolah alternatif. Tahfiz ni sekolah yang utama. Sekolah kebangsaan buat alternatif. Sekolah agama sekolah nombor satu. Kebangsaan buat alternatif. Jadi dia jadikan agama ni pilihan. Ni yang banyak masyarakat kita buat lah. Budak-budaknya nakal-nakal, kena buang sekolah isap ukuk, dia hantar tahfiz. Tapi ni terpaksa menerima ni, bersih buruk ni. Terpaksa menerima bersih buruk ni. Tu yang kalau tahfiz jadi macam-macam tu. Orang kampung kata budak tahfiz jahat. Datang-datang dari keluarga gini. Lepas tu kalau dia langgar prosedur dia pada 7 tahun, dia tak nak kejut anak dan semayang, dia tak nak suruh anak dan semayang, dia pun tak tahu anak semayang ke belum. Pada 7 tahun tau. Bukan pada 17 tahun. Selalunya nanti akan datang ni ada masalah lah. Dan masalah itulah kifarah dosa kita bila kita rasa stres. Kenapa? Atas kelalaian kita dulu. Okey. Tanya? Imajinasi yang kat tangan je. Okey. Nombor 2. Nombor 2. Ini tu. Perempuan yang baik perangainya. Okey, ni tengok nombor 2 pula. Dua, perempuan yang baik perangainya. Kerana yang demikian itu menolong akan berbuat ibadah. Ini dia perangai dia. Kenapa? Dengan baik perangai ni dia akan membantu. Ni. Hasil baik perangai akan bantu menyelesaikan berbuat ibadah. Ini mententeramkan hati orang lelaki. Mententeramkan hati orang lelaki agar orang lelaki tu lebih mudah berbuat ibadah. Sebaliknya, dikatakan sebaliknya. Ni. Sebaliknya apa? Perempuan yang jahat perangai itu memudaratkan dan tiada kuasa kamu menahan sabar kecuali orang yang Allah anugerahi mereka.
apa tu? Aulia dan solihin. Kata engkau jangan ambil yang jahat perangai, jahat lidah, buruk perangai. Kenapa? Engkau pasti tak boleh menahan akan perangai mereka itu. Kamu jahat. Kalau sabar, maka akan hilang sabar. Hilang sabar. Kecuali orang yang Allah anugeri mereka. Seperti para nabi dan juga orang soleh. Jadi apa yang dikatakan jahat perangai? Ini lagi kitab ni sebut. Ni. Ni. Ni jahat perangai ni apa ni? Telah berkata ulama Arab. Tu dalam kitab kata. Jangan kamu berkahwin akan perempuan yang dengan 6 sifat. Ni ada 6 sifat ni. Jahat perangai ni dikatakan memiliki 6 sifat. Satu. Apa sifat dia? Al-ananah. Al-ananah. Al-mananah. Al-hunanah. Nombor 4. Al-hudaqah. Nombor 5. Al-buraqah. Nombor 6. As-salaqah. Ni ada 6. Satu. Al-ananah. Apa? Yang banyak berkeluh kesah. Perempuan yang banyak komplain. Banyak keluh kesah. Dan banyak mengadu-ngadu akan halnya. Sedangkan dia mengejar diri dia. Padahal dia boleh jadi diri dia. Maknanya dia diri dia ni takut dia kat luar. Dia diri dia kat luar. Tapi dengan suami dia banyak dia mengadu. Ini gitu tak kena, ini tak kena, gitu tak kena, tak kena. Oh, rupanya benda ni dah sebut dalam kitab. Kalau melalui lah seorang perempuan akan ni, inilah nama dia Al-Ananah. Maka dinasihatkan dalam kitab ni, orang lelaki kau jumpa perempuan ni banyak keluh kesah, banyak mengadu-ngadu cerita hal ni, hal tu, yang itu, yang kahwin dengan dia. Bahaya. Mudarat nanti. Okey. Ni nombor 1. Betul? Ini nombor 2. Apa nombor 2? Al-mananah. Yang tidak nampak akan kebaikan suaminya. Paling kali gitulah. Dengan apa? Aku buat kebajikan begini. Begini akan dikau padahal engkau tiada kebajikanmu padaku. Dia kata aku buat baik kat engkau. Tapi engkau tak tu buat baik kat aku. Padahal suami dia buat baik kat dia. Dia tak nampak. Tak nampak. Dia tak nampak kebaikan suami dia.
Dia nampak yang dia buat baik. Tapi tak nampak ni suami dia pun ada buat baik kat dia. Kat keluarga dia. Dia tak nampak. Al-mananah. Sebab tu dalam Islam ni, kalau kita memilih seseorang untuk kahwin, sebelum kahwin tu nak kena siasat. Nak kena cari orang yang recommend ni, tanya kat orang yang recommend ni, dia ni panggil dia macam mana? Dia kata aku tak kenal sangat dengan dia. Kalau tak kenal sangat dengan dia, jangan recommend. Lepas tu saya cakap terang-terang lah, saya paling tak suka nak recommend orang. Nak ajak sini. Bila recommend, bukan tak pernah dulu, pernah budak bujang dulu ada yang recommend. Kadang bila ada masalah, dia tanya kita balik. Mana kita tahu? Kita cuma cakap, dia ni nak cari jodoh. Dan kau pun ada jodoh. Kita kena kenalkan je. Kita kena kenalkan. Kita kata, siasat dulu budak ni. Perangai dia macam mana. Mungkin pada kita okey, pada dia tak okey. Kita pun tak tahu, tiba-tiba dia kan dah kahwin. Tak apalah, dah kahwin lah. Dengan anggapan dia dah tahu budak ni macam mana. Dah kahwin dah macam-macam cerita. Lepas tu, jangan gopoh. Tengok dulu. Cari kawan baik dia. Lepas tu, nak siasat ni, cari kawan baik dia. Cari kawan dia. Kalau kita tak kenal, susah nak siasat, okey, better tak payah. Better tak payah. Sebab apa? Kita tak tahu background dia apa. Lepas tu, kalau orang kahwin kan, kadang orang tanya, kenapa dia bercerai dulu? Selalu, soal-soal ni betul, kita tanya. Apa masalah dia? Mungkin dia punya bekas suami tu adik dia kita kenal. Mungkin adik dia bercerita, oh dia ni gini gitu, gini gitu. Tak payah lah. Tak payah. Apa nak benda mana? Cari orang lain. Itulah. Bad record dia tu nak kena tengok. Mungkin pada bekas suami dia, itu tak okey. Tapi pada kita acceptable. Pada kita takkan jumpa yang perfect. Kita rasa benda ni boleh diterima lah, boleh dibaiki. Tak apalah, betul kan lah. Banyak orang kahwin tak siasat lah. Tak siasat. Dah kahwin pun nampak. Ni tu gini, gitu, gini. Nampak anak dia gitu, gini. Tu yang payah. Banyak janji manis ya Ustaz. Lepas kahwin nak berubah. Jangan terima janji manis. Betul tak? Dulu-dulu orang merisik dulu Ustaz. Itu lah benda orang risik. Kawan ni yang menyebabkan tak ada risik. Dulu risik ni sebab apa? Sebab lelaki perempuan tak kenal. Tak kenal. Jadi nak tengok dulu keluarga dia macam mana. Kan? Tujuan kita datang ni bukan nak pinang anak dia je. Nak tengok keluarga tu macam mana. Keluarga. Kalau keluarga ni selalunya okey. Selalunya lah. Kita ni berdasarkan lahir kan. Anak je harapnya okey lah. Gitulah. Sekarang ni bertunang pun macam dah kahwin Ustaz, buat majlis bukan-bukan. Betul. Ini kenyataan. Kan? Orang dulu bertunang, lelaki tu tak nampak muka. Sekarang bertunang lelaki pun dah ada keduri datang, tolong macam belum bertunang lagi. Saudara semua dah kenal. Ni siapa ni? Tak kenal anak siapa ni? Ni bakal tunang ni. Bakal tunang. Boleh sebut. Dulu kita pernah dengar perkataan bakal tunang. Sekarang ni ada perkataan bakal tunang. Dan budak tu tidur rumah perempuan tu. Walaupun tak tidur sebilik lah. Tidur tempat lain kan. Orang kata pengantin basi ni bukan basi lagi dia ni. Dah hangit. Nampak? Nampak budak sekarang dia buat. Betul tak jadi. Mak Lang, Pak Lang, Pak Ngah, Pak Ngah, semua dah kenal budak lelaki ni. Ni bakal tunang ni. Bakal tunang. Akhirnya tak jadi. Tengok mana rumah tangga nak berkat Betul saya cakap Kadang-kadang mak apa tak suka. Tapi anak-anak ni yang perangai dia tak berapa cantik lah. Dia tak ada rasa malu. Dia nak introduce dia punya pasangan ni. Dia tak ada rasa malu. Entahlah, saya tak suka. Saya tu cukup buat. Tapi tak tahu lah. Ada orang dia lain pandangan kehidupan dia.
Kita sambung nombor 3. Apa tu? Al-Hunanah. Sambung nombor 3. Al-Hunanah. Okay, cukup. Lagi depan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maaf wa biwallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله 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 الحمد لله